Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung bab yang terakhir tingkatan 5 iaitu Malaysia dan Ekonomi Global, subtopik 2.4 iaitu kadar pertukaran asing. Kita lihat dulu, maksud pertukaran asing adalah mata wang negara lain yang dimiliki oleh sesebuah negara. Contoh mata wang yang digunakan di beberapa buah negara di dunia. Seperti mana kita tahu, Malaysia, ringgit Malaysia. So, kita juga ada menyimpan mata wang asing seperti dolar Amerika, pound sterling, dolar Australia dan lain-lain lagi. Seterusnya, kepentingan pertukaran asing. Kenapa kita kan ada mata wang asing? Yang pertama, untuk membayar balik pinjaman luar negara, untuk membiayai import, untuk membuat pelaburan di luar negara, dan yang terakhir, mempertahankan nilai mata wang negara. Kita ulang balik. Yang pertama, untuk membiayai import. Yang kedua, untuk membayar balik pinjaman luar negara, untuk membuat pelaburan di negara lain, dan yang terakhir, untuk mempertahankan nilai mata wang negara. Baiklah, yang pertama, membiayai import. Sekiranya sesebuah negara nak import barang daripada negara lain, jadi negara tersebut perlu membuat bayaran dengan menggunakan mata wang negara pengeksport ataupun mana-mana mata wang yang diterima oleh pengeksport. Sebagai contohnya, pengimport di Malaysia perlu membayar dalam renminbi Cina apabila membayar pengimport daripada China. Seterusnya, membayar balik pinjaman luar negara. Sekiranya sesebuah negara membuat pinjaman luar negara, jadi bayaran balik pinjaman serta kadar faedah perlu dibuat dalam mata wang asing yang telah negara yang memberi pinjaman. Sesebuah negara memerlukan pertukaran asing untuk membayar hutang luar negara. Contohnya, kerajaan Malaysia membuat pinjaman daripada kerajaan Singapura perlu membayar dalam mata wang dolar Singapura. Seterusnya, membuat pelaburan di luar negara. Sekiranya kita nak buat pelaburan seperti foreign domestic investment, jadi kita perlu ada mata wang asing. Jadi penting negara kita untuk ada mata wang asing supaya rakyat boleh membuat pertukaran asing serta membuat pelaburan di luar negara dan mendapat pulangan yang lebih tinggi. Seterusnya, mempertahankan nilai mata wang negara. Kita tahu Bank Pusat dia ada simpan rizal pertukaran asing. Jadi, sekiranya nilai ringgit Malaysia jatuh, Bank Negara akan membeli mata wang negara ataupun ringgit Malaysia di pasaran antarabangsa. Jadi, bila beli, berlakulah permintaan terhadap ringgit Malaysia, demand meningkat, maka RM akan naik. Jadi, tujuannya untuk memberi keyakinan kepada orang ramai terhadap nilai mata wang negara. Seterusnya, maksud kadar pertukaran asing, iaitu nilai atau harga wang sesebuah negara dinyatakan dalam sebutan mata wang asing. Contohnya, 1 US dollar bersamaan dengan RM 4 ringgit. Ini bermaksud untuk mendapatkan 1 US dollar kita perlu membayar RM 4 ringgit. Kadar pertukaran asing ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran dalam pasaran pertukaran asing. Kita lihat pula pengiraan kadar pertukaran asing. Harga mata wang juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran mata wang asing. Dan kadar pertukaran asing berubah setiap hari berdasarkan harga jualan dan harga belian. Kita lihat dulu harga jualan. Harga jualan merupakan harga bank atau money trader menjual mata wang asing untuk mendapatkan mata wang tempatan sesebuah negara. Contohnya, seorang peniaga dari Malaysia membayar pengeksport di Thailand dengan baht. Maksudnya kita import daripada Thailand, so kita perlu bayar dengan baht. Jadi, peniaga money trader akan menjual baht kepada peniaga Malaysia. Jadi, kita akan lihat kepada harga jualan. Harga belian merupakan harga ataupun money trader membeli mata wang asing dengan menukarkan mata wang tempatan sesebuah negara. Contohnya, peniaga Malaysia mempunyai lebihan pound sterling setelah membayar pengeksportnya di Britain ingin mendapatkan balik ringgit Malaysia. Jadi, bank atau money trader akan membeli pound sterling yang dimiliki oleh peniaga pada harga belian dan membayar dengan ringgit Malaysia. Ataupun contoh yang paling mudah, sekiranya kita nak pergi Mekah, jadi kita perlu membeli rial. Jadi kita perlu lihat harga jualan sebab money trader atau money changer akan jual rial kepada kita.
Jadi bila kita balik ataupun kita sudah pulang di Malaysia, kita ada lebihan, contohnya RM1,000. Jadi kita nak jual kepada money trader, kita perlu lihat harga belian, iaitu harga money trader beli rial tadi kepada kita. Okey, next. Kadar pertukaran asing ringgit Malaysia pada 13 Jun. So ini adalah kadar pertukaran asing pada tahun 2018. Seterusnya, contoh pengiraan kadar pertukaran asing. Okey. Andaikan pengimport di Malaysia telah mengimport bahan plastik bernilai RM10,000 dari Singapura, berapakah jumlah mata wang dolar Singapura yang diperlukan oleh pengimport tersebut untuk membuat bayaran kepada pengeksport di Singapura? Malaysia nak bayar kepada Singapura. Jadi, orang Malaysia kena beli dolar Singapura. Tetapi kita perlu lihat harga jualan sebab harga money trader jual kepada pengimport di Malaysia. Ya, bank atau money trader akan jual dolar Singapura dan menerima bayaran ringgit Malaysia, oleh itu harga jualan akan digunakan. So kita akan tengok harga jualan. So 1 Singapura dolar sama dengan RM2.99. So pengiraan dia RM10,560 bahagi dengan RM2.99 darab 1 Singapura dolar akan dapat jumlahnya adalah 3,531.77 sen. Ya, ini adalah jumlah yang perlu dibayar oleh pengimport dari Malaysia. Seterusnya, menukar mata wang asing kepada ringgit Malaysia. Andaikan pengimport dari Singapura, orang Singapura membeli barang daripada Malaysia bernilai Singapura dolar 4,500. Jadi berapakah mata wang ringgit Malaysia yang diperlukan oleh pengimport untuk membuat bayaran kepada pengeksport Malaysia? Jadi, money trader di Malaysia akan membeli dolar Singapura daripada peniaga daripada Singapura dan membayar dalam ringgit Malaysia. Oleh itu, harga belian akan digunakan dalam pengiraan. 1 Singapura dolar 2.9859. Jadi Singapura dolar 4,500 bahagi dengan Singapura dolar RM1 darab dengan RM2.9859. So jumlahnya adalah RM13,436.55 yang perlu dibayar. Berdasarkan contoh pengiraan tadi, maka kita dapati formula untuk menukar daripada mata wang tempatan kepada mata wang asing adalah jumlah mata wang tempatan darab unit mata wang asing bahagi dengan harga jualan. Manakala daripada mata wang asing untuk kita tukarkan menjadi ringgit Malaysia adalah jumlah mata wang asing darab harga belian bahagi dengan unit mata wang asing. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata wang asing. Yang pertama adalah ekspor negara. Yang kedua, import. Yang ketiga, citarasa pengguna terhadap barang import. Yang keempat, kadar faedah, dan yang terakhir, spekulasi mata wang. Kita lihat satu persatu. Ekspor negara. Jumlah barang dan perkhidmatan keluar negara akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap ringgit Malaysia. Apabila permintaan terhadap ekspor meningkat, maka ia menunjukkan bahawa berlaku permintaan terhadap mata wang negara tersebut meningkat di pasaran pertukaran asing. Contohnya, apabila banyak negara ekspor daripada Malaysia, Malaysia banyak ekspor ke luar negara. Jadi luar negara dia perlu bayar kepada Malaysia, dia perlu membeli ringgit Malaysia. So bila beli ringgit Malaysia menunjukkan berlaku permintaan terhadap ringgit Malaysia. Ekspor adalah permintaan terhadap ringgit Malaysia. Ekspor meningkat, nilai RM meningkat. Contohnya, permintaan terhadap ringgit Malaysia berlaku apabila negara seperti China, Jepun dan Hong Kong mengimport barangan atau perkhidmatan daripada Malaysia. Tujuannya adalah untuk membuat bayaran kepada pengeksport Malaysia. Seterusnya, import negara. Jumlah import akan mempengaruhi jumlah penawaran import, penawaran ringgit Malaysia. Permintaan terhadap mata wang asing akan meningkat di pasaran apabila permintaan terhadap barang import meningkat. Jadi bila kita import daripada luar negara, kita kena bayar dalam mata wang asing. Jadi kita kena beli mata wang asing, so menunjukkan berlaku permintaan terhadap mata wang asing. Pada masa yang sama, kita beli mata wang asing, kita terpaksa jual ringgit Malaysia. Sebab tu bila import, berlaku peningkatan terhadap
penawaran ringgit Malaysia. Sebab kita beli mata wang asing, kita jual ringgit Malaysia. So, penawaran ringgit Malaysia meningkat, ringgit Malaysia jatuh. Import meningkat, penawaran ringgit Malaysia meningkat, so RM akan jatuh. Contohnya, penawaran bagi ringgit Malaysia berlaku apabila pengimport di Malaysia mengimport barang atau perkhidmatan daripada Jerman, Thailand dan Amerika. Tujuannya adalah untuk membuat bayaran kepada pengeksport di luar negara. Seterusnya kadar faedah, iaitu kadar faedah atas pinjaman. Permintaan terhadap mata wang asing meningkat apabila yang pertama, kita ada dua, kadar faedah meningkat atau menurun. Sekiranya kadar faedah menurun, maksudnya kadar faedah pinjaman di Malaysia menurun, maka ramai akan membuat pinjaman di dalam negara Malaysia dan melabur di luar negara. Sebab tu bila kadar faedah menurun, ia akan mendorong permindahan modal portfolio dari Malaysia ke luar negara. So, bila dari Malaysia ke luar negara, so untuk melabur di luar negara, kita perlu membeli mata wang asing dan juga menjual ringgit Malaysia. So, kalau kadar faedah turun, permintaan mata wang asing meningkat, penawaran ringgit Malaysia meningkat, jadi ringgit Malaysia akan jatuh. Seterusnya, apabila kadar faedah meningkat, kadar faedah dalam negara meningkat, maka orang tak akan pinjam dalam negara, orang akan pinjam dari luar negara dan bawa balik Malaysia. So, maksudnya ia akan menggalakkan pemindahan modal dari negara lain ke dalam Malaysia. So, bila kadar faedah meningkat, orang akan bawa modal daripada luar negara, pinjam daripada luar negara, bawa masuk Malaysia, mereka perlu membeli ringgit Malaysia. Beli ringgit Malaysia maksudnya berlaku permintaan terhadap ringgit Malaysia dan juga berlaku penawaran mata wang asing. Jadi, kesimpulannya kadar faedah meningkat, maka berlakulah peningkatan terhadap permintaan ringgit Malaysia dan nilai mata wang ringgit Malaysia akan meningkat. Boleh dapat? Kadar faedah turun, permintaan RM turun, ataupun kadar faedah turun, penawaran ringgit Malaysia akan meningkat, RM akan jatuh. Manakala apabila kadar faedah meningkat, permintaan terhadap ringgit Malaysia meningkat dan RM akan naik. Seterusnya, citarasa terhadap barang import. Ni sama dengan import lah. Jadi, bila ramai rakyat Malaysia suka barang import, jadi permintaan terhadap import meningkat, jadi permintaan terhadap mata wang asing juga meningkat dan juga penawaran mata wang tempatan meningkat. Jadi, ringgit Malaysia akan jatuh. Seterusnya, spekulasi mata wang. Spekulasi ini adalah jangkaan ataupun ramalan mata wang asing, sama ada naik ataupun turun. Contohnya, kalau ringgit Malaysia dijangka akan jatuh pada masa sekarang, jadi jika harga ringgit Malaysia dijangka jatuh pada masa depan, so orang tak akan beli sekarang. Jadi permintaan terhadap ringgit Malaysia jatuh, jadi ringgit Malaysia akan jatuh. Tapi sekiranya spekulasi mata wang ramalan ringgit Malaysia dijangka akan naik, orang akan beli banyak ringgit Malaysia sekarang, jadi permintaan meningkat, nilai ringgit Malaysia akan meningkat. Seterusnya, analisa penentuan dan perubahan kadar pertukaran asing. Rajah ni menunjukkan kadar pertukaran antara ringgit Malaysia dengan pound sterling. Paksim negak ini adalah menunjukkan kadar pertukaran antara ringgit Malaysia dengan pound sterling. Manakala paksim mendata pula merujuk kepada paksim data menunjukkan kuantiti pound sterling dalam pasaran pertukaran asing. Keseimbangan dicapai pada titik E apabila keluk penawaran pound sterling bersilang dengan keluk permintaan pound sterling pada kadar pertukaran satu pound sterling sama dengan RM RM5.50. Ringgit Malaysia akan mengalami kejatuhan jika kadar pertukaran meningkat menjadi 1 pound sterling sama dengan RM6. Kalau meningkat, ini menunjukkan bahawa kat sini
permintaan Q1, penawaran Q2. Berlaku lebihan penawaran. Jadi lebihan penawaran pound sterling menyebabkan kadar pertukaran cenderung untuk menurun sehingga mencapai keseimbangan pada titik E, iaitu keluk demand bersilang dengan keluk supply pada pertukaran pound sterling 1 sama dengan RM5.50. Sebaliknya, sekiranya ringgit Malaysia akan mengalami kenaikan nilai jika kadar pertukaran menurun menjadi 1 pound sterling sama dengan RM5. Keadaan ini akan mewujudkan lebihan permintaan pound sterling sebanyak Q1, Q2 pada harga RM5, 1 pound sterling RM5. Permintaan adalah Q2. Manakala penawaran adalah Q1. Maksudnya kat sini permintaan lebih besar, jadi berlaku lebihan permintaan. Jadi lebihan permintaan pound sterling menyebabkan kadar pertukaran cenderung untuk naik sehingga capai keseimbangan pada titik E, iaitu keluk demand bersilang dengan keluk supply pada pertukaran pound sterling 1 sama dengan RM5.50, keseimbangan asal. Baiklah, kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap ekspor dan import. Perubahan kadar pertukaran asing boleh jadi kenaikan ataupun kejatuhan kadar pertukaran asing. Jadi, perubahan kadar pertukaran asing membawa kesan kepada ekspor dan juga import negara. Kesan perubahan kadar pertukaran asing iaitu harga kadar pertukaran asing ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran pertukaran asing. Nilai terhadap mata wang akan meningkat jika permintaan terhadap nilai mata wang itu melebihi penawaran. Demand meningkat, nilai mata wang akan meningkat. Manakala jika penawaran yang meningkat ataupun penawaran melebihi permintaan, konsepnya adalah nilai mata wang akan jatuh. Permintaan pertukaran asing wujud sekiranya negara lain membeli barang ekspor negara. Ekspor permintaan. Contohnya, apabila Korea Selatan mengimport gas asli cecair daripada Malaysia, maka permintaan terhadap ringgit Malaysia meningkat. Malaysia mengeksport gas asli cecair ke Korea Selatan. Jadi, Korea Selatan meminta ringgit Malaysia untuk membayar nilai ekspor. Jadi, bila dia beli ringgit Malaysia untuk bayar, jadi permintaan ringgit Malaysia meningkat, so nilai ringgit Malaysia akan naik. Ekspor meningkat, permintaan meningkat. Ekspor turun, permintaan turun. Seterusnya, penawaran pertukaran asing. Disebabkan oleh keinginan negara untuk mengimport barang negara lain. Ingat, import adalah penawaran. Contohnya, apabila Malaysia mengimport kereta dari Jepun, maka penawaran ringgit Malaysia wujud di pertukaran asing. Malaysia import kereta daripada Jepun. Jadi, Malaysia perlu membayar dalam yen. Jadi, Malaysia membeli yen dan menjual ringgit Malaysia. So, bila jual, berlaku penawaran ringgit Malaysia. So, import meningkat, penawaran ringgit Malaysia meningkat, RM akan jatuh. Import turun, penawaran ringgit Malaysia turun, RM akan naik. Kesan kenaikan kadar pertukaran asing ke atas import dan ekspor. Kenaikan kadar pertukaran asing ke atas ekspor dulu. Bila berlaku kenaikan ataupun ringgit Malaysia jadi mahal, membolehkan jumlah ringgit Malaysia yang sama boleh ditukar kepada mata wang asing dalam jumlah yang lebih banyak. Maksudnya, kalau ringgit Malaysia jadi meningkat, jadi kita boleh dapat lebih banyak mata wang asing. Manakala ringgit Malaysia yang kurang boleh ditukar dengan jumlah mata wang asing yang sama. So, kita perlu bayar sikit saja untuk dapatkan mata wang asing. Situasi yang pertama, 1 pound sterling dapat RM6. Situasi 2, 1 pound sterling RM4. Jadi, Malaysia mengeksport barang 60,000 ke United Kingdom.
jumlah yang perlu dibayar oleh pengimport di UK kepada pengeksport Malaysia pada harga RM6 adalah £10,000. Manakala sekiranya pada harga pound sterling, 1 pound sterling RM4, pengimport daripada UK hanya perlu membayar lebih, iaitu pound sterling RM15,000. Jadi ini menunjukkan bahawa ekspor menjadi lebih mahal. Pengguna di UK terpaksa membayar sebanyak pound sterling membayar lebih sebanyak RM5,000. Jadi ekspor Malaysia ke UK akan menurun disebabkan semakin mahal. Bila ringgit Malaysia mahal ataupun kadar pertukaran asing ringgit Malaysia meningkat, maka ekspor jadi mahal dan ekspor akan menurun. Seterusnya, kenaikan kadar pertukaran asing terhadap import. Situasi yang sama. Malaysia mengimport barang daripada UK sebanyak 72,000 pound sterling. Jadi jumlah yang perlu dibayar oleh pengimport di Malaysia kepada pengeksport UK adalah RM432,000. Sekiranya pada harga RM6 1 pound sterling. Sekiranya harga ringgit Malaysia, nilai ringgit Malaysia meningkat, daripada sebelum ni kena bayar RM6, sekarang hanya perlu bayar RM4 untuk dapat 1 pound sterling. So, Malaysia hanya perlu membayar hanya RM288,000 Malaysia. Ini menunjukkan bahawa import menjadi murah. RM naik, import jadi murah. Pengimport Malaysia perlu membayar RM288,000 berbanding RM430,000 sebelum berlaku kenaikan kadar pertukaran asing. Jadi, import jadi murah, import meningkat. Seterusnya, penurunan kadar pertukaran asing ke atas ekspor. Kekurangan mata wang asing yang boleh ditukarkan oleh sesebuah negara dalam jumlah mata wang yang sama. Permintaan bagi pertukaran asing adalah bergantung kepada ekspor sesuatu barang. Situasi yang pertama, 100 yen bersamaan dengan RM2.50. Situasi yang kedua, sebelum ni, untuk mendapatkan 100 yen, perlu membayar RM2.50. Sekarang, perlu membayar RM5 untuk mendapatkan 100 yen. Ini menunjukkan bahawa nilai ringgit Malaysia jatuh ataupun berlaku penurunan kadar pertukaran asing. So, kesannya terhadap ekspor. So, Malaysia mengeksport barang 200,000 ke negara Jepun. Jadi, jumlah yang perlu dibayar kepada pengimport di Jepun kepada pengeksport di Malaysia adalah 8 juta yen. Tetapi, apabila nilai ringgit Malaysia jatuh, pengimport daripada Jepun hanya perlu membayar 4 juta yen sahaja. So, kesannya adalah ekspor menjadi murah. Pengimport di Jepun perlu bayar 4 juta sahaja. Jadi, nilai ringgit Malaysia jatuh, ekspor jadi murah dan ekspor akan meningkat. Seterusnya, kesan penurunan terhadap import. Disebabkan oleh keinginan negara untuk mengimport daripada barangan lain, semakin banyak import, semakin tinggi penawaran pertukaran asing negara tersebut dan sebaliknya. Contohnya, sebelum ni 100 yen, RM2.50 gain. 100 yen perlu bayar RM5 untuk mendapatkan 100 yen. Jadi, situasinya kat sini, Malaysia import daripada Jepun 200,000 yen. Jadi, syarikat di Malaysia perlu bayar RM5,000. Manakala apabila nilai ringgit Malaysia jatuh, so Malaysia perlu bayar 10,000, 2 kali ganda. Jadi, ini menunjukkan apabila berlaku penurunan kadar pertukaran asing ataupun nilai ringgit Malaysia jatuh, jadi import jadi mahal. Jadi, kita akan mengurangkan import disebabkan kita perlu bayar tambahan RM5,000. Import mahal, import berkurang. Seterusnya, kenaikan pertukaran asing. Tadi kesan dia, harga ekspor jadi mahal, jumlah ekspor jatuh. Manakala sekiranya kenaikan kadar pertukaran asing, harga import jadi murah
dan import akan bertambah. Kesimpulannya, nilai ringgit Malaysia naik, ekspor mahal, ekspor jatuh, so ekspor berkurang. Import murah, import bertambah. Import lebih besar daripada ekspor, so berlaku imbangan dagangan kurangan. Manakala penurunan kadar pertukaran asing, ringgit Malaysia jadi jatuh ataupun murah, jadi ekspor lebih murah, ekspor akan meningkat. Manakala import menjadi lebih mahal dan import akan berkurang. Jadi ekspor lebih tinggi daripada import, berlaku imbangan dagangan lebihan. Seterusnya, kadar pertukaran asing ditentukan oleh interaksi antara kuasa permintaan dan penawaran pertukaran asing di pasaran pertukaran. Pertambahan ekspor menunjukkan berlakunya pertambahan ataupun peningkatan permintaan ringgit Malaysia. Jadi berlaku lebihan permintaan ringgit Malaysia, jadi berlaku kenaikan ringgit Malaysia. Contohnya sebelum ni 100 sen RM5, sekarang untuk dapatkan 100 sen hanya perlu bayar RM3.50. Secara fizikalnya kita nampak macam turun, tapi sebenarnya ianya menunjukkan berlaku kenaikan dalam ringgit Malaysia. Manakala pengurangan ekspor yang menunjukkan bahawa permintaan ringgit Malaysia menurun. Jadi bila permintaan turun, maka berlaku lebihan penawaran ringgit Malaysia, so ringgit Malaysia akan jatuh. Contohnya sebelum ni untuk dapatkan 100 sen kena bayar RM5, sekarang kena bayar RM6. Kesan import ke atas kadar pertukaran asing. Pertambahan jumlah import negara Malaysia akan menyebabkan kadar penawaran ringgit Malaysia meningkat dan akan mewujudkan lebihan penawaran ringgit Malaysia di pasaran pertukaran asing. Pertambahan import ataupun jumlah import meningkat, jadi menunjukkan bahawa import meningkat, penawaran RM meningkat, pengurangan import, penawaran ringgit Malaysia turun. Jadi bila penawaran ringgit Malaysia meningkat, berlaku lebihan dalam penawaran ringgit Malaysia, jadi RM akan jatuh. Manakala jika pengurangan import, pengurangan penawaran, maka kesannya kadar ringgit Malaysia ataupun nilai ringgit Malaysia akan meningkat. Seterusnya, kesan kadar pertukaran asing terhadap imbangan pembayaran, ekspor dan import. Kenaikan ringgit Malaysia, ekspor jadi mahal, import jadi murah. Ekspor jatuh, import naik. Aliran masuk menurun, aliran wang keluar meningkat, jadi berlaku imbangan dagangan merosot ataupun negatif. Penurunan kadar pertukaran asing ataupun nilai ringgit Malaysia jatuh, jadi kesannya adalah ekspor jadi murah, ekspor meningkat, maka aliran wang masuk pun akan meningkat, jadi berlaku imbangan dagangan semakin baik ataupun imbangan dagangan positif. Sebaliknya, sekiranya nilai ringgit Malaysia jatuh, import jadi mahal, import jatuh, aliran wang keluar pun semakin berkurang. Ya? Masuk lebih besar daripada keluar, jadi imbangan dagangan positif. Baiklah, itu saja daripada cikgu. Minta maaf segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum dan salam sejahtera.